Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum ini bersama saya moderator anda pada hari ini Muhammad Irfan Azim bin Muhammad Zulkifli. Dan tajuk forum kita pada pagi ini ialah audio dalam era kini dan fungsi-fungsinya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, perkembangan produksi audio telah membawa perubahan yang besar terhadap dunia teknologi yang semakin hari semakin maju. Kemunculan produksi audio menjadikan masyarakat dapat memanfaatkan segala bentuk bunyi seperti bunyi mikrofon, audio, dialog dan produksi bunyi lanjutan. Audio atau bunyi merupakan fenomena fizik yang dihasilkan oleh getaran bahan. Fenomena ini akan menghasilkan tekanan gelombang dalam udara manakala di sekeliling bahan tersebut, udara akan ditolak sekaligus akan menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang ini mempunyai pola yang dikenali sebagai bentuk gelombang atau waveform. Audio juga merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam sesebuah interaksi, terutamanya interaksi yang melibatkan komputer dan pengguna. Elemen muzik, suara latar dan kesan bunyi merupakan antara beberapa contoh penggunaan audio yang boleh digunakan dalam sesebuah aplikasi multimedia. Lantaran itu, kajian forum ini akan memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan produksi audio dalam menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Bukan itu sahaja, malahan pendedahan tentang ilmu produksi audio ini juga akan membantu masyarakat untuk meningkatkan lagi daya tarikan terhadap sesuatu persembahan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana penonton sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, ahli panel pertama kita, Dr. Nur Laili binti Omar Umayyah yang merupakan pensyarah untuk kursus Bahasa Melayu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua iaitu Dr. Nurul Syafira binti Azam merupakan pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang, saudara. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Dan ahli panel kita yang ketiga, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, iaitu Dr. Nur Zahirah binti Ahmad Saidul, merupakan seorang pensyarah di Universiti Putra Malaya. Selamat datang juga buat Doktor. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan audio dan apakah contoh-contoh audio yang dihasilkan? Silakan. Ahli panel kita yang pertama, silakan untuk menjawab. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Irfan Azim selaku moderator forum kita pada hari ini. Baiklah, kita pergi kepada pendefinisian produksi audio terlebih dahulu. Arif S. Sadiman 2009 berpendapat bahawa media adalah segala alat fizik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Contoh produksi audio adalah buku, filem, kaset, filem bingkai. Kamus Pelajar edisi kedua memberikan definisi berkaitan dengan bunyi ataupun penghasilan semula bunyi. Menurut S. Sadiman lagi, pada tahun 2009, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik secara verbal iaitu ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Audio atau bunyi ini adalah fenomena fizik yang dihasilkan oleh getaran bahan. Ia akan menghasilkan tekanan gelombang dalam udara dan di sekeliling bahan tersebut.
udara akan ditolak dan akan menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini mempunyai pola atau pattern dikenali sebagai bentuk gelombang iaitu waveform. Nilai perubahan tekanan udara ini akan diterima oleh gegendang telinga dan dikenali sebagai kekuatan bunyi iaitu volume. Audio merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam sesuatu interaksi antara komputer dengan pengguna. Elemen muzik iaitu suara latar dan kesan bunyi merupakan antara beberapa contoh penggunaan audio yang boleh digunakan dalam sesebuah aplikasi multimedia. Seperti juga elemen multimedia yang lain, audio mampu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dengan menimbulkan suasana yang lebih menyelah dan menarik tumpuan terhadap apa yang ingin disampaikan. Okey, baiklah. Kalau ditanya tentang contoh yang seperti yang saudara Ifan tanya persoalkan tadi, contohnya ialah alat rakam iaitu menggunakan cakra data yang disebut gramafon yang kemudian dikenali dengan nama piring hitam. Sudah ada sejak tahun 1948. Piring hitam ini mampu merakam berbagai macam suara mulai dari ucapan kata-kata, suara badai, kicauan burung, muzik simfoni dan lain-lain. Cara kerja piring hitam sama saja di semua alat pemutar dengan menggunakan stylus yang berbentuk seperti jarum yang berada di piring hitam. Stylus itu berfungsi untuk mencatat simpangan gelombang suara yang dirakam di piring hitam dan kemudian meneruskannya ke alat pengeras suara. Alat ini sangat sesuai digunakan untuk muzik, drama, puisi, dongeng, tutur cerita dan sebagainya. Kelebihan piring hitam ini, dia tidak mudah rosak dan suara yang dirakam sangatlah bagus. Selagi piring hitam ini tidak berkarat ataupun piring hitam ini tidak bermasalah, dia boleh digunakan. Pada era kini, piring hitam ni adalah satu barang yang antik yang susah dijumpai dan sangat mahal harganya. Kekurangan piring hitam ini dari segi fiziknya, piring hitam ini agak besar dan berat. Beratnya adalah kira-kira 90 hingga 200 gram. Ianya sukar dibawa ke mana-mana. Inovasi secara revolusi di dunia audio rakam terjadi pada tahun 1979, iaitu lahirnya compact disc atau kita kenali sebagai CD sebagai hasil pencampuran komputer dengan tenaga laser. Compact disc atau cakra padat adalah sebuah piring optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakra padat kemudian diadaptasi untuk digunakan sebagai alat penyimpan data yang dikenali sebagai CD-ROM. Keunggulan CD adalah berbentuk yang simple dan ringkas, kualiti suaranya yang sangat jelas, kemampuan merakam yang sangat hebat dan dapat merakam sehingga lebih 700 megabyte. Selain itu, penjagaannya sangatlah mudah berbanding dengan piring hitam tadi. Cara menjaganya selama tidak berkarat atau rosak, maka CD itu sangat baik dan ketahanannya lebih berbanding dengan piring hitam. Data dari CD dapat dipindahkan ke media lain seperti komputer, kemudian dipindahkan kepada iPod. Kekurangan CD ialah permukaan CD lebih mudah tergores jika tidak berhati-hati dan kalau sudah tergores, optical unitnya tidak bisa membaca bahan yang terdapat dalam CD tersebut. Alat perakam pita pula merupakan kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesannya melalui proses rakaman kaset audio, tidak seperti radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat pemancarnya. Kelebihan alat perakam pita magnetik ialah mempunyai fungsi ganda yang efektif. Yang kedua, pita rakaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume. Yang ketiga, rakaman dapat dihapus secara otomatis dan pitanya boleh dipakai berulang kali. Pita rakaman dapat dipakai sesuai dengan penggunaannya. Rakaman dapat digandakan untuk keperluan seseorang. Kelemahan alat perakam pita magnetik ialah daya jangkauannya yang sangat terbatas. Pita kaset suara memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Seterusnya ialah radio. Radio adalah teknologi yang memberi isyarat dan berkomunikasi menggunakan gelombang radio, iaitu 1, 2 dan 3. Gelombang radio adalah gelombang frekuensi elektromagnetik antara 30 Hz
dan 300 GHz. Radio ini menghasilkan alat elektronik yang disebut sebagai pemancar yang disambungkan ke antena yang memancarkan gelombang dan diterima oleh penerima radio yang disambungkan ke antena lain. Radio digunakan secara meluas dalam teknologi moden dan komunikasi radio, radar, navigasi radio, alat kawalan jauh, pengindaraan jauh dan aplikasi yang lain. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang pertama atas lontaran konsep yang sememangnya utuh lagi berisi. Pendefinisian juga sangat jelas dan padat. Dan sebentar tadi panel pertama sudah berkongsikan dengan penonton mengenai audio dan contoh-contoh audio yang dihasilkan. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya pada ahli panel kita yang kedua, iaitu berkaitan dengan jenis-jenis audio dan format fail audio. Silakan saudari. Soalan yang amat menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya jenis-jenis audio ini terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama ialah hyper audio, yang kedua MP3, yang ketiga audio cakra padat, yang keempat audio dan yang kelima ialah MIDI. Okey, untuk jenis hyper audio ini dimainkan secara berulang kali. Audio dibenarkan untuk dimainkan secara selari dengan persembahan multimedia dan dirujuk sebagai hyper audio. Seterusnya ialah MP3. Jenis audio ini mempunyai format file audio yang boleh menggunakan codec audio MPEG untuk encode dan decode muzik yang dirakam. Seterusnya audio jenis ini boleh mampat track audio CD dalam saiz yang kecil. Pemain MP3 untuk memainkan file MP3. Okey, seterusnya audio cakra padat. Bagi audio jenis ini, CD atau audio boleh menyimpan data selama 75 minit dengan kadar sampling 44,100 samples per saat. Okey, keupayaan,nya ialah cepat untuk merakam audio. Okey, audio jenis ini juga banyak digunakan untuk lagu yang dirakam dan berkualiti. Dan yang keempat iaitu jenis audio digunakan untuk merakam bunyi yang didengar. Bentuk gelombang pada bunyi menerangkan tentang amplitude, frekuensi dan kandungan yang harmoni. Format fail bagi jenis audio ini ialah wave. Okey, dan yang terakhir ialah MIDI. Okey, kemudahan jenis audio ini ialah kemudahan yang efisien untuk merakam muzik, merakam maklumat persembahan dalam chip sound pada komputer untuk memainkan muzik. Okey, terdapat MIDI untuk mengubah suai muzik menjadi perlahan, kuat, tukar kualiti dan tambah kesan bunyi. Kebaikan MIDI ialah mempunyai fail yang lebih kecil dan padat, kualiti muzik yang bermutu serta mudah untuk melakukan ubah suai fail. Okey, untuk jenis audio MIDI ini, dia mempunyai kelemahan, iaitu kelemahan MIDI pula tidak boleh digunakan untuk memainkan dialog perbualan. Okey, seterusnya kita teruskan kepada format fail audio. Okey, format file audio mengandungi 6, iaitu yang pertama audio interchange file format. Format jenis ini sering digunakan pada sistem komputer jenis Macintosh, IBM dan yang serasi dengannya. Okey, format file audio jenis ini boleh menyimpan sehingga 32 bit. Seterusnya ialah wave. Okey, format jenis wave ini format file yang paling luas digunakan. Hal ini kerana format file audio ini disokong oleh sistem operasi Windows dan mampu menampung saiz daripada 8 bit sehingga 16 bit. Okey, dan yang ketiga iaitu Sun Audio. Sun Audio ini digunakan oleh komputer jenis stesen kerja Sun Microsystem dan jenis audio ini merupakan format audio 16 bit. Seterusnya ialah Musical Instrument Digital Interface. Okey, bagi format jenis file audio ini, ia format yang diterima pakai di seluruh dunia bertujuan untuk menyimpan audio jenis MIDI. Okey. Dan yang kelima ialah jenis sound. Okey, untuk jenis sound ini, format file yang diperkenalkan oleh Apple dan jenis format file ini hanya boleh sesuai digunakan bagi audio yang bersaiz sehingga 8 bit sahaja. Okey, dan yang terakhir ialah format
format file audio MPEG, iaitu format jenis ini format file yang makin popular pada era sekarang dan digunakan untuk tujuan penyaluran muzik melalui talian di internet. Okey, itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua atas perkongsian yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat pelbagai jenis audio yang digunakan di negara kita tanpa kita sedar. Sebelum saya mengajukan soalan kepada ahli panel yang terakhir, bolehkah saya bertanya kepada Cik Nurul Syafira, apakah itu yang dimaksudkan dengan reka letak audio? Baiklah, untuk menjawab soalan Tuan Moderator, reka letak audio adalah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletakkan dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. Okey, untuk bahan audio ini pula, dia boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia pada kaset audio. Mikrofon yang berasingan iaitu external microphone, pengaduan audio ataupun audio mixer boleh digunakan untuk menggabungkan suara dengan muzik latar atau kesan bunyi. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Nurul Syafira atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Seperti yang kita sedia maklum, sememangnya kita akui penggunaan produksi audio ini sudah berkembang pesat pada era yang canggih ini. Malahan penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya kepada mereka yang membuat filem dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan terakhir untuk ahli panel kita yang ketiga. Sepertinya beliau sudah tidak sabar untuk menjawab persoalan yang akan diajukan. Baiklah, menurut Dr. Sahirah, apakah jenis-jenis mikrofon yang sering digunakan dalam produksi audio kita di Malaysia ini dan apakah tugas produksi audio? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Diharap tidak bosan je sebab jenis mikrofon ni dia ada banyak. Okey, seperti yang kita tahu mikrofon ni yang kita selalu tengok macam tu kan. Jadi saya bagi definisi yang sebenar. Mikrofon ni dia jenis teknologi yang digunakan dalam proses penukaran atau penterjemahan tenaga. Kegunaan mikrofon ni dia merujuk kepada di mana mikrofon tu sesuai digunakan. Jadi jenis yang pertama ialah mikrofon dinamik. Mikrofon jenis ni merupakan antara jenis mikrofon yang agak versatile. Yang versatile di sini bermaksud dia serba boleh dan sesuai digunakan dalam pelbagai kegunaan umum. Mikrofon dinamik ni juga sesuai untuk merakam bunyi yang mempunyai kekuatan suara yang tinggi. Mikrofon jenis ni mampu beroperasi menggunakan prinsip elektromagnet dan tanpa memerlukan penggunaan bateri maupun kuasa tambahan. Contohnya kita boleh guna mikrofon ni semasa persembahan secara langsung. Contoh macam teater ke yang secara langsung. Seterusnya mikrofon kondenser atau nama lain dia mikrofon berkapasitor. Mikrofon jenis ni beroperasi berasaskan penggunaan teknologi, penggunaan tenaga elektrik yang dijana berdasarkan penggunaan kapasitor di dalamnya. Sebab tu dia dinamakan mikrofon berkapasitor. Mikrofon ni memerlukan bateri, dia berbeza dengan mikrofon dinamik tadi. Atau sumber elektrik luaran bagi menukar tenaga akustik menjadi tenaga elektrik. Tapi walaupun dia memerlukan bateri, mikrofon ni mampu menangkap signal audio lebih baik berbanding mikrofon dinamik tadi. Tapi dia tidak sesuai digunakan untuk merakam bunyi yang kuat disebabkan kepekaan dia yang tinggi. Contoh mikrofon ni yang kita dapat lihat selalu YouTubers guna dalam YouTube untuk cover lagu dalam studio muzik. Sebab tu dia dalam studio sahaja. Okey, seterusnya ialah mikrofon elektret. Elektret di sini merupakan gabungan elektrostatik dan magnet di mana cas elektrik dibekalkan secara dalaman melalui bahan ferroelektrik yang diberikan cas elektrik secara kekalnya atau dikutupkan. Jadi kesederhanaan, kebolehpercayaan, kos rendah dan sensitiviti yang baik dalam model-model ni membolehkan mereka untuk mengatasi tugas-tugas berkomunikasi di internet.
Contohnya kita rakam podcast atau blog video. Tapi masih disyorkan untuk kita selesaikan masalah profesional dengan memilih model yang tadi, model mikrofon dinamik atau yang berkapasitor. Selain itu, terdapat juga mikrofon seramik yang mana mikrofon ni menggunakan sejenis kristal yang disambungkan dengan diafragma dan mempunyai kualiti audio yang tinggi. Mikrofon jenis ni murah tetapi lasak dan mempunyai julat frekuensi yang kecil. Biasanya digunakan dalam bidang kepakaran yang tertentu dan terdapat di kebanyakan alat perakam pita yang murah sahaja. Seterusnya, mikrofon pita. Semua okey? Ahli-ahli panel yang lain? Alright. Okey, seterusnya mikrofon pita. Mikrofon ni tidak memerlukan sebarang penjanaan kuasa daya maupun sumber tetap macam bateri. Dalam fungsi dia lah dalam kita nak guna. Mikrofon ni hampir sama seperti mikrofon kondenser tetapi dia mempunyai kos yang lebih tinggi dan memerlukan sikap yang sangat berhati-hati kerana bahagian mikrofon Ray-Ban akustik adalah plat logam ultra nipis. Jadi dia boleh pecah pada tekanan yang tinggi. Tapi mikrofon ni, mikrofon pita ni dengan sempurna boleh hantar kedua-dua bunyi dan bunyi alat muzik tu dengan sempurna. Dia akan beri kelembutan yang selembutnya dan menghilangkan kekuningan frekuensi yang tinggi. Okey. Seterusnya ialah mikrofon karbon. Mikrofon karbon ni dahulunya sering digunakan dalam pembuatan telefon. Telefon atas sifat pengeluaran bunyinya yang kuat walaupun keluaran bunyinya tu bermutu rendah serta mempunyai julat tindak balas frekuensi yang terhad. Kebanyakan mikrofon ni digunakan dalam industri telekomunikasi untuk perhubungan antara satu sama lain. Mikrofon yang terakhir ialah mikrofon piezoelektrik atau kristal yang merujuk kepada kebolehan sesetengah bahan menghasilkan voltan apabila dikenakan dengan tekanan untuk menukarkan getaran bunyi kepada isyarat elektrik. Mikrofon piezoelektrik ni lebih sering digunakan dalam konteks radio dan televisyen kerana kualiti suara yang dihasilkan agak kurang cemerlang. Seterusnya kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya, tugas-tugas produksi audio. Produksi audio ni dia bertanggungjawab untuk cipta dan tentukan apa bentuk bunyi atau audio atau kesan-kesan bunyi yang kita gunakan dalam persembahan yang kita nak sampaikan kepada penonton. Latar bunyi yang kita cipta tu mestilah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan. Jadi produksi audio ni perlu membaca skrip dan jumpa dengan pengarah secara langsung untuk membincangkan tentang reka bentuk audio untuk persembahan dan mula membuat senarai cue. Senarai cue di sini bermaksud titik pemutaran awal yang diinginkan dalam sekeping audio yang dirakam. Maksudnya kita dah tetapkan peralatan audio atau video dalam kesediaan untuk kita mainkan iaitu bahagian tertentu dari bahan kita rakam tu. Jadi terdapat banyak jenis kesan bunyi dan banyak cara untuk kita cipta. Pengarah tu mungkin mempunyai audio tertentu yang dia pilih atau mungkin dia orang mahukan mereka inginkan produksi audio yang buat beberapa pilihan audio yang bersesuaian dengan tema persembahan yang kita sampaikan nanti. Terdapat kemungkinan kesan bukan audio yang mungkin diperlukan. Ini mungkin dirakam dari sumber lain untuk dimainkan balik atau dibuat secara langsung semasa persembahan tu. Selain itu, produksi audio ni juga tugas dia bertanggungjawab untuk buat sebarang peralatan tertentu yang mungkin diperlukan dan juga mesti mengharikan diri pada setiap sesi latihan sebab audio ni penting bunyi. Hal ni kerana mereka perlu peka kemungkinan ada audio-audio yang akan ditukar kena buang ke macam tu lah jika tidak bersesuaian dengan persembahan teater ke apa-apa nanti persembahan yang kita nak sembahkan. Jadi produksi audio ni mesti dapat menyelesaikan sebarang perubahan tu sebelum hari persembahan tersebut. Itu saja daripada saya.
Jadi terima kasih diucapkan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri forum pada hari ini, mungkin bolehkah Dr. Nurlaili memberikan sedikit tips berkaitan dengan panduan pemilihan mikrofon? Baiklah, jika ditanyakan mengenai tips pemilihan mikrofon, sebenarnya agak sukar sebab kita kena faham apa yang kita nak, apa yang kita, mikrofon apa untuk kita gunakan, macam mana kita nak gunakan mikrofon tu untuk, contohnya tujuan kita, tujuan untuk menyanyi, tujuan untuk persembahan yang agak besar, kita kena tahu apa tujuan kita. Hal ini kerana setiap mikrofon tu dia mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. Jadi untuk memilih mikrofon tu seharusnya berbalik kepada macam saya kata tadi, tujuan penggunaan mikrofon. Tapi cara mudah untuk memilih mikrofon yang kita inginkan, yang pertama ni kira secara umum, tanyakan berkenaan dengan harga dan permintaan yang paling tinggi mengenai mikrofon tu, jenis yang paling tinggi. Sebab kita tahu seandainya permintaan tinggi, maka mikrofon tu sangat baik. Harganya pula mestilah setanding dengan kualiti mikrofon tersebut. Contohnya, mikrofon tu, contoh jenama contohnya harga dia murah, mestilah mikrofon tu kualitinya kurang. Yang kedua ialah meminta untuk mencuba mikrofon tersebut. Dengan cara mencuba, kita boleh tahu bunyi ataupun audio yang kita inginkan itu selari dengan kemahuan kita ataupun tidak. Itu saja tips yang saya ada dalam pemilihan mikrofon. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nurlaili atas tips yang diberikan. Jadi antara tips yang mungkin saya boleh simpulkan, seperti kita perlu melihat pada tujuan untuk kita gunakan mikrofon tersebut dan juga kualiti yang diperlukanlah. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan di atas tips ataupun panduan yang diberikan. Jadi para penonton bolehlah mengambil tips tersebut ketika hendak membuat pemilihan ataupun pembelian mikrofon. Baiklah, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa ilmu produksi audio begitu penting dalam segala perkara yang melibatkan penghasilan video, filem dan sebagainya. Dalam kehidupan seharian, kita tidak boleh lari daripada ilmu penyuntingan video. Kadang-kala audio yang diperoleh daripada pelbagai sumber mahupun yang dirakam sendiri biasanya perlu disunting terlebih dahulu sebelum boleh digunakan dalam sebarang bentuk projek penerbitan yang berkaitan. Proses penyuntingan atau lebih dikenali sebagai editing bagi sesebuah audio juga akan melibatkan operasi asal seperti cut, copy, clear, delete, trim, crop, paste special, mix crossfade dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Malahan teknologi audio digital tidak mungkin begitu popular dan meluas tanpa sokongan daripada perkembangan teknologi dari sudut perkakasan komputer. Tanpa perkakasan tertentu, agak mustahil untuk kita melihat teknologi audio atau mana-mana teknologi multimedia yang lain terus berkembang pesat seperti mana yang kita dapat lihat pada hari ini. Peranti input yang dimasukkan termasuklah mikrofon yang mempunyai pelbagai jenis fungsi. Baiklah, sekian sahaja untuk hari ini. Seandainya terdapat terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Jadi wallahu a'lam, sehingga kita bersua lagi di lain hari pada waktu yang sama. Saya akhiri forum ilmiah kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.